Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Menghargai dan mensyukuri nikmat air antara langkah alternatif bagi penjimatan air. Program Bisaita Recycle galak kelestarian alam sekitar. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dan Pusat Komuniti Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA hari ini mengungkapkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Diadakan di Kelapik Berakas, majlis diteruskan dengan sambutan ulang tahun hubungan diplomatik antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam ke-40. Hadirin puan yang terutama Karen McLaren, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini. Acara bertujuan untuk menaikkan semangat para pesakit kanser dengan menggalakkan penglibatan mereka dalam aktiviti fizikal yang menyeronokkan. Majlis turut memberikan peluang ke tangan Kedutaan Amerika Syarikat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Tahun ini menandakan 40 tahun tertubuhnya hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat. Sejak itu, dua negara menikmati hubungan persahabatan yang sekian lama terjalin melalui perjanjian keamanan, persahabatan dan perdagangan. Sejajar dengan strategi dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei yang menyasarkan penanaman 500,000 pokok menjelang tahun 2035, Sekolah Antarabangsa Brunei ISB pagi tadi melancarkan inisiatif penanaman 60 anak pokok sempena ulang tahun penubuhan sekolah berkenaan ke-60. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras, Kementerian Pendidikan. Dianjurkan oleh ISB dengan kerjasama Pejabat Perubahan Iklim Brunei, 60 anak pokok tersebut ditanam sekitar sekolah berkenaan di Kampung Sungai Hancing, Seria dan Pusat Pembelajaran Inklusif ISB di Penaga. Juga hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 3 orang sekeluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baru mereka. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Serbaguna Pejabat Unit Dakwah Daerah Blaid. Inu anak Kelmabu, 63 tahun, kini dikenali sebagai Nurul Ainah binti Abdullah. Uda anak Kilau, 43 tahun, sebagai Muhammad Syafiq Uda bin Abdullah Kilau. Dan Maxwell anak Injak, 24 tahun, memilih nama Muhammad Imran bin Abdullah Injak. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blaid. Sejak awal tahun ini, 35 orang memeluk agama Islam di daerah Blaid. Letusan gunung berapi ruang di Sulawesi Utara tidak menjejaskan ruang udara negara. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Air sangat berharga dan merupakan keperluan asas penting dalam kehidupan seharian. Sebagai pengguna, hendaklah mengamalkan sifat berjimat cermat dan menggunakan air dengan mengikuti kadar keperluan sahaja. Oleh itu, para ibu bapa perlu mendidik anak-anak sedari kecil untuk memanfaatkan nikmat air dan tidak membazirkannya serta menggunakan langkah alternatif bagi penjimatan air. Ia antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk menghargai dan mensyukuri nikmat air.
Sebagai rakyat dan pengguna yang bertanggungjawab, kita hendaklah sentiasa memantau penggunaan air melalui bil-bil air dan menjelaskannya dalam tempoh yang diberikan, terutamanya jika ada bil-bil yang tertunggak untuk mengelakkan ia menjadi beban untuk kita di kemudian hari. Jadilah pengguna yang prihatin dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ternampak kebocoran pipe air kerajaan di tepi-tepi jalan. Kita juga hendaklah segera membaiki pipe air jika ada kebocoran di rumah-rumah persendirian. Jika kita mendapati sebarang aktiviti mencurigakan seperti penggunaan air melalui bilik air bomba tanpa sebarang kebenaran daripada pihak berkuasa, maka hendaklah dilaporkan kepada pihak berkenaan. Dalam menghadapi kesulitan seperti air kekuningan dan penutupan air sementara, kita hendaklah bersabar serta memberi kepercayaan kepada agensi kerajaan untuk melaksanakan tugas. Elakkanlah dari menyebarkan berita yang tidak sahih demi membolehkan pihak yang berkenaan untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dengan lancar, cepat dan cekap. Susulan letusan Gunung Berapi Ruang di Sulawesi Utara Indonesia pada 16 April lalu, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam siaran medianya memaklumkan awan debu dari gunung berapi tersebut tidak ada dikesan di ruang udara negara Brunei Darussalam. Ia berdasarkan maklumat terkini yang diterima daripada Darwin Volcanic Ash Advisory Center. Gunung berapi Ruang dengan ketinggian 725 meter dari paras laut meletus Selasa lalu dan mengakibatkan pembentukan awan debu serta menjejaskan kualiti udara dan jarak penglihatan di beberapa kawasan berdekatan. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga akan mengongsikan maklumat terkini mengenai status letusan Gunung berapi Ruang yang diterima daripada Darwin Volcanic Ash Advisory Center jika sekiranya menjejaskan ruang udara negara. Maklumat terkini juga boleh diperoleh dengan menghubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114. Bank Baiduri melancarkan program usaha kitar semula sampul raya yang dipanggil Bisaitah Recycle. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan kelestarian alam sekitar dan mengurangkan sisa semasa musim perayaan. Usaha ini sejajar dengan tanggungjawab sosial korporat alam sekitar bank yang bertujuan mengurangkan kesan alam sekitar dengan mempromosikan sisa sifar dan meningkatkan kesedaran tentang perubahan iklim. We're trying to macam reduce efek negatif itu. So we sediakanlah di kira macam recycling drive. So daripada tadi macam buang or those yang unused atau daripada dibuang saja, we can macam kira sediakan untuk recycling. Orang awam digalakkan menyertai inisiatif tersebut dengan menghantar sampul-sampul terpakai atau yang lama ke tempat yang dihaskan di cawangan utama Bank Baiduri di daerah Brunei dan Muara, Cawangan Tutong dan Cawangan Kuala Belait semasa waktu perbankan sehingga 30 Mei ini. Lima orang pelajar dan seorang guru dari Pusat Tingkatan 6 Tutong akan menyertai program kepimpinan belia Asia Tenggara CYLP selama 3 minggu di University Northern Illinois, Amerika Syarikat. Rombongan bertolak petang tadi di lapangan terbang antarabangsa Brunei Brakas. Para peserta dipilih oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Program tersebut akan menumpukan pendidikan sivik, kepimpinan, kepelbagaian dan kesukarelawanan. Para peserta akan berpeluang meneroka perkongsian cabaran dihadapi oleh Amerika Syarikat dan negara-negara anggota ASEAN melalui 3 tunggak komuniti ASEAN iaitu kerjasama politik dan security, membina kemahiran ekonomi dan kepimpinan sosio-kebudayaan. Beberapa persiapan sudah kami lakukan. Kami juga membuat beberapa latihan untuk dipersembahkan di Amerika nanti, iaitu persembahan adai-adai. Dan mungkin kami juga akan mempersembahkan beberapa mainan Brunei, tradisional Brunei di sana. Selain itu, saya juga ada membuat beberapa research untuk mengenali budaya dan cara kehidupan masyarakat di Amerika.
Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan beberapa siri kempen kesedaran komprehensif bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada para pelanggan mengenai aplikasi BIBD Next Gen Wallet yang dikemas kini. Dengan pengemaskinan tersebut, ia akan mengukuhkan keselamatan yang signifikan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kempen tersebut merangkumi satu siri kandungan video media sosial mengenai keselamatan siber dan jariwara kesedaran serta klinik cawangan bagi memastikan pemegang akaun tahu menggunakan ciri baharu keselamatan yang dipertingkatkan. BIBD mengutamakan keselamatan maklumat kewangan para pemegang akaun dan komitmen tersebut kekal menjadi kepentingan dalam semua usahanya. Pengemaskinan akan dilaksanakan secara berfasa bagi pengguna iOS dan Android dengan memperkenalkan ciri-ciri keselamatan yang direka bagi melindungi daripada ancaman siber. Dalam usaha mengeratkan hubungan dan perkembangan bola sepak khususnya di rantau Asia, Delegasi Pegawai Kanan Sukan dari Republik Rakyat China pagi tadi mengadakan lawatan ke Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam di FABD House Berakas. Delegasi yang terdiri daripada Biro Sukan Guangzhou itu diketuai oleh Lu Yiwen, Timbalan Ketua Pengarah Biro Sukan. Mengalu-alukan delegasi China tersebut, Awang Haji Faisal bin Haji Yusof, Presiden FABD dan Awang Haji Mahrub bin Haji Murni, Timbalan Presiden FABD. Semasa lawatan ini, kedua-dua pihak membincangkan perkara dua hala dan meneroka bidang kerjasama yang berpotensi untuk kepentingan bersama. Rombongan juga dibawa melihat fasiliti-fasiliti yang terdapat di FABD House. Lawatan ini juga merupakan salah satu atur cara sempena perlawanan bola sepak antarabangsa antara DPMMFC dengan Klub Guangzhou Pingguo Halio FC dari Liga 1 China yang akan diadakan malam esok di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula pukul 8 malam. of Brunei Darussalam